Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mana mengatakan idea kerjasama PN dan PH untuk selamatkan negara. Dan satu lagi kenyataan yang saya baca ini yang dia juga mengatakan bahawa rundingan semula dengan pembangkang demi masa depan negara. Dan beliau juga mengatakan bahawa tidak perlu fikir siapa nak jadi Perdana Menteri, selamatkan negara dahulu. Jadi saya juga melihat di sini kenyataan yang ada yang perlu saya jawab, iaitu itu bagi saya lah. Kalau Rafizi jawab saya tidak setuju, tidak setujulah. Saya bukan tidak kenal dia, saya kenal dia, ujar bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di sini juga dia mengatakan bahawa ditanya mengenai kenyataan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berhubungan pendirian tidak menjalinkan kerjasama dengan PN, yang mana Muhyiddin menyifatkan sebagai kenyataan bersifat pribadi. Yang saya baca yang tolak kerjasama adalah Rafizi. Tidak ada kita terima pandangan beliau itu. Tetapi menerusi kerjasama politik, ia akan boleh menggabungkan parti untuk menawarkan yang terbaik kepada rakyat. Ini kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang perlu saya jawab sebagai ahli PKR. Yang pertama, kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini sudah pun diambang kejatuhan, yang mana kita tahu PN itu tidak sekuat mana. Kita tahu komponen Perikatan Nasional ini tergabung dengan beberapa parti termasuk PAS yang kita boleh lihat terbesar berada di situ. Dan Bersatu itu adalah dia punya komponen, dan parti Bersatu ini terbentuk daripada hasil orang yang pengkhianat, orang yang menipu mandat rakyat. Yang mana kita tahu daripada UMNO ada berapa orang, daripada PKR ada berapa orang, serta yang betul-betul sejati ada di situ pun tidak berapa ramai. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin termasuk juga beberapa orang yang ada dalam pimpinan Bersatu ini juga adalah bekas UMNO. So, parti Bersatu ini tidak mempunyai kekuatan yang betul-betul jitu, dan kita tahu gabungan itu pula bersama dengan ahli parlimen PAS yang tidak berapa ramai pun. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin kena tahu juga bahawa apa yang beliau telah lakukan kepada Pakatan Harapan mengkhianati apabila sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri, dan akhirnya beliau kena ikut pintu belakang dan akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dan sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak melakukan pengkhianatan terhadap Pakatan Harapan, maka tidak berlakunya perpecahan dan akhirnya membuatkan politik kita ini huru-hara. Yang menjadikan politik kita ini huru-hara adalah Perikatan Nasional itu, yang mana didorong oleh parti PAS yang ada hari ini. Dan akhirnya mereka sanggup bergabung dengan UMNO. Dan hari ini, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menceritakan tentang nak bergabung dengan Pakatan Harapan demi untuk menyelamatkan negara, sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah melakukan kesilapan terbesar dalam politik beliau, kerana beliau sudah pun berada dalam Pakatan Harapan selama ini. Dan hari ini, beliau kata nak menggabungkan semula demi nak selamatkan negara. Apakah rakyat Malaysia ini diperbodohkan oleh politik Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba memperbodohkan rakyat dengan kenyataan yang saya lihat begitu dangkal sekali lah. Kerana sebelum ini bukankah kamu bergabung dengan Pakatan Harapan? Kenapa kamu keluar? Kamu keluar disebabkan kamu kata kamu nak menjadikan kerajaan baru yang kamu tubuhkan itu kerajaan Melayu Islam, yang kamu rasa nak menolak DAP. Hari ini kamu nak bersama dengan Pakatan Harapan, yang adanya dalam Pakatan Harapan itu adalah seperti mana yang dikatakan oleh Rafizi, dalam PKR itu ada Cina, dalam DAP itu ada Cina, begitu juga dalam Parti Amanah dan juga Parti APCO. Jadi kalau kamu nak bergabung dengan Pakatan Harapan kan ada Cina, ada India. Kamu kan nak mendirikan kerajaan Melayu Islam. Jadi kenapa nak bergabung dengan Pakatan Harapan, nak selamatkan negara? Bukankah kamu hari ini bergabung dengan UMNO Barisan Nasional yang masih lagi kekal dalam kerajaan, tapi PRU ke-14 kamu nak ajak kami bergabung? Ini adalah satu kenyataan bodoh pada saya yang cuba dilemparkan, yang cuba untuk membuat propaganda kepada rakyat agar rakyat keliru. Jadi itu saja mudah pandangan saya. Dan dia di sini juga tidak perlu kita nak fikir siapa nak jadi Perdana Menteri, selamatkan negara dahulu. Alasan ini digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan akhirnya beliau sendiri yang nak menjadi Perdana Menteri. Itu part yang pertama. Yang kedua, sekiranya Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional, kita akan kerugian besar. Kursi-kursi lama kita ini akan kita tidak dapat ambil balik, kerana pengkhianat kita akan stay di kursi itu, yang mana ahli parlimen ini yang sepatutnya kita lawan, maka kita tidak akan menang. Dan akhirnya
kita akan dihukum oleh rakyat. Jika Pakatan Harapan ataupun PKR bergabung dengan Perikatan Nasional ini, maka kita akan ditolak habis-habisan oleh rakyat. Kerana rakyat dah melihat bahawa Parti Perikatan Nasional ini perlu kita humban di PRU ke-15. Jadi, saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak relevan. Dan dia kata, apabila dia rasakan kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Ramli itu bersifat pribadi, bukan untuk parti, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah silap. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR telah mengamanahkan kepada saudara Rafizi Ramli untuk mengendalikan pilihan raya PRU ke-15 ini. Dia sebagai ketua perang, dia sebagai panglima perang untuk kami PKR, yang mana mandat-mandat yang diberikan oleh saudara Rafizi Ramli itu bermaksud amanat daripada Presiden kami. Jadi apapun kenyataan beliau, kami akan mengikut. Jadi jangan Tan Sri Muhyiddin Yassin merasakan bahawa kenyataan saudara Rafizi Ramli itu secara pribadi. Dan kami akar umbi telah pun menolak. Sebab itu apabila pemilihan PKR berlakunya dua pencanggahan yang awal dilihat seolah-olah memecahkan PKR itu, adalah satu bahagian yang kata kita perlu kerjasama. Satu bahagian mengatakan kami tidak mau bekerjasama, yang dibawa oleh saudara Rafizi Ramli. Yang membawa kepada arah nak penggabungan adalah daripada Saifuddin Nasution waktu itu. Jadi akar umbi membuat pilihan. Akhirnya pilihan yang akar umbi PKR buat adalah memilih saudara Rafizi Ramli. Sebab itu kalau kita lihat pimpinan dalam PKR itu berubah hampir 100%, yang mana tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh baru dinaikkan. Atas apa? Bukan atas lantikan, atas kemenangan daripada kita buat pertandingan dalam pemilihan itu. Jadi dalam PKR dia tidak seperti mana yang Tan Sri Muhyiddin Yassin fikirkan. Tidak semudah itu. Jadi apa yang berlaku, apa yang saudara Rafizi Ramli ucapkan, maka itu yang kami anggap bahawa kami kena ikut. Kerana dia tidak nak kerjasama. Dan sebelum ini akar umbi dah pun mengakui bahawa kita tak nak lagi kerjasama dengan Perikatan Nasional ni. Apalagi ada PAS dalamnya. Yang mana PAS ini memainkan isu perkauman. Dan kalau PAS berada dalam Pakatan Harapan, buat apa ada Parti Amanah? Parti Amanah keluar daripada PAS adalah disebabkan ideologi yang songsang, yang dirasakan tidak sesuai dengan keadaan di Malaysia ini. Jadi itu sangat mudah. Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya nak bergabung dengan PH ini untuk dia mengekalkan kerusi dan menambahkan kerusi. Akhirnya kalau mereka menang, Perikatan Nasional ini menang berada dalam gabungan PH, dia akan bergabung semula dengan UMNO dan membentuk kerajaan, dan beliau sendiri nak menjadi Perdana Menteri. Kerana dia tahu bahawa Barisan Nasional akan kalah apabila dia bergabung dengan Pakatan Harapan. Tetapi dia akan mengambil kesempatan di Pakatan Harapan dengan kursi-kursi yang sepatutnya kita punya pengkhianat, kita punya kata-kata ini telah pun menangis sebelum ini, kita tak dapat nak bertanding. Jadi kita jangan terjebak dengan isu ini, kerana PH akan mendapat lebihan keuntungan jika kita meletakkan pemimpin-pemimpin kita untuk melawan geng-geng kata ini tadi di kursi-kursi panas ini. Jadi kita akan boleh mendapat balik kursi-kursi lama. Contohnya kursi Azmin Ali, kursi Zuraida, yang geng-geng PKR ni. Dah berapa orang kita boleh ambil balik. Dan begitu juga kursi-kursi yang telah pun kita berikan kepada Perikatan Nasional ini dulu. Mungkin termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin pun kita boleh letak orang untuk lawan beliau. Jadi di situ kita jangan terjebak, kita jangan rasakan bahawa penggabungan ini bukan kita nak membelakangi rakyat, tetapi hakikatnya Perikatan Nasional adalah bersekongkol dengan parti seperti UMNO, seperti juga PAS yang ada di dalam mereka. Jadi parti bersatu ini, mereka gunakan semua parti untuk mereka nak jadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Yang untung adalah mereka. Dia bukan untuk kebajikan rakyat. Bukan dia nak memikirkan rakyat sebenarnya. Kalau Tan Sri Muhyiddin memikirkan rakyat, waktu COVID yang lalu, kita lihat, ini adalah satu tragedi yang paling besar Tan Sri Muhyiddin yang lakukan, mengambil alih kerajaan dengan melakukan kerajaan baru, dengan membeli ahli-ahli politik untuk berada dalam kerajaan beliau, yang akhirnya merosakkan keseluruhan rakyat Malaysia, yang mengakibatkan kematian beramai-ramai. Tan Sri Muhyiddin Yassin harus bertanggungjawab. Saya harap Perikatan Nasional ini tumbang, dan kita tahu jika UMNO Barisan Nasional menang, kita juga Pakatan Harapan tidak ada masalah di situ.
tetapi yang akan masalah adalah parti Bersatu dan parti PAS yang akan diselongkar kesalahan-kesalahan mereka. Kerana apa? Saya cakap begitu. Kerana selama ini parti yang bernama Komponen Pakatan Harapan ni tidak pernah kita dengar ada kes. Ada 1-2 kes saya boleh terima lah, itu hakikat. Tetapi untuk nak heretkan pemimpin kita semua susah kerana kita tidak melakukan rasuah. Tetapi kalau UMNO Barisan Nasional menang, saya yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin berserta dengan barisan-barisan kabinet yang ada hari ini yang menjadi menteri kanan pun akan diheret ke mahkamah. Jadi ini ketakutan mereka. Jadi mereka rasa nak bergabung dengan PHS ini untuk menyelamatkan nyawa sendiri, bukan untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Percayalah cakap saya ini. Jadi itu ulasan saya berkenaan dengan penggabungan yang dimimpikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Saya harap komponen PHS jangan terima mereka. Saya harap pimpinan pusat saya, PKR, yang mana telah pun dikatakan oleh Rafizi Ramli dengan tegasnya, kita tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional ini. Memang itu yang terbaik. So kita tetap lawan. So sekian, terima kasih.